menjemput dan mempersilakan Ustaz Azhar Idrus menyampaikan kuliahnya. Tafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengerusi majlis kita pada malam ini, khususnya yang kita kasih, iaitu seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa surau Kampung Teluk Paku, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah yang sentiasa memberi izin kepada kita, dan pada malam ini kita berada dengan izin Allah dalam majlis ilmu di Kampung Teluk Paku. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku catatan amal kita, yang insya-Allah memberi keuntungan kepada kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi saya akan tazkirah lebih kurang setengah jam, kemudian jawab soalan sejam, boleh? Jadi siapa yang nak tanya soalan tu tak tulis lagi, boleh tulis. Siapa yang tak sedang mengaji sekolah itu boleh tanya dengan mulut je. Dah? Dia tak ada nak tulis tak? Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu au kama qala rawahu an-Nasa'i. Daripada sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua nikmat yang tenggelam pada dua nikmat ini kebanyakan daripada manusia, iaitulah sihat dan masa lapang. Mudah-mudahan kita dapat kepahaman, kalau tidak banyak sedikit pada malam ini daripada hadis yang saya bacakan tadi. Tidak ada perkataan yang lebih mulia daripada yang keluar daripada mulut makhluk daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, melainkan perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu hadis ni dia lepas pada Quran hadis. Dua ni sama ada hukum hakam, pengajaran, nasihat dan sebagainya yang terbaik. Tidak ada orang boleh pitah. Kita kata ada lagi yang lebih betul dari Quran, tidak beriman orang tu. Kita kata ada lagi orang yang lebih tepat ucapannya daripada hadis, maka orang tu tidak beriman. Kerana dua ni, Quran dan hadis, adalah simbol iman ataupun pedoman atau kompas iman. Kalau orang dulu-dulu dia naik mutuk laut, dia pergi laut tu, kalau jenis dekat ngai ada muka bilih, orang tak tengok pedoman, nampak patah muka bilih. Kalau ngai khisi, orang tak bawa kapah. Pasal ngai khisi air pak depa je. Nampak tak? Nampak orang berok patah, nampak. Tapi kalau jenis muka laut dalam, dia kalau kita pergi laut ni 20 km tak nampak pasir. 40 km tak nampak dah darat. Jadi dia buat pedoman. Jadi kalau balik Malang lagi, alik mana ni darat? Kata-kata ke laut ni, balik-balik apa-apa Filipina, geng. Dia buat bintang atau bulan. Bulan naik kot ni, darat kot ni. Oh ni, bintang timur ni. Bukan bintang RTM, bintang timur. Kot ni. Batam Marang. Jadi hidup kita semua ni ada pedoman. Pedoman kita Quran, hadis. Taraktu fikum, Nabi kata, aku tinggalmu amrain, dua benda lah. Yang lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalau mu pegang dua ni, mu ikut, lan tadillu. Lan ni kalau nafi istighbar, kalau kita ngaji nahwu. Maksudnya lepas pada mu pegang, lepas tu tak ada dah sesat. Jadi malam ini Nabi sebut suatu bukan hukum. Hadis ini berkaitan dengan nasihat. Nabi kata nikmatan ni ada dua nikmat yang ramai majoriti manusia hanyut dengan dua ni. Hanyut, maksudnya hanyut ni dia lala je, iaitu sihat dan masa yang panjang.
Bila sebut nikmat, benda makna nikmat. Nikmat ini iaitu perkara yang baik untuk kehidupan manusia, sama ada untuk orang beriman ataupun untuk orang kafir. Contoh makanan. Makanan ni nikmat. Bagi orang beriman, orang Islam pun dia satu kebaikan, ada makanan tak laporlah perut dia. Bagi orang kafir satu kebaikan kok. Kenderaan itu semua nikmat belaka. Cuma kita kena banding atau kena beza, dia tidak sama dengan rahmat. Kalau kita tak faham, kita duk ingat ke rahmat itu nikmat. Nikmat ini Allah beri kepada orang Islam dan kepada orang kafir. Piti orang Islam Tuhan beri, orang kafir Tuhan beri. Rumah Islam dapat, kafir dapat. Kenderaan kafir dapat, beriman pun dapat. Itu nikmat. Faham? Nega laku, orang kafir pun laku, orang Islam pun tak laku. Pun laku. Nikmat belaka. Rahmat lain. Rahmat Allah tak beri kepada orang kafir. Hanya pada orang mukmin. Situ beza. Dah contoh nikmat. Contoh nikmat boleh mari surau malam ni dengar orang ngajar. Nampak? Allah tak beri pada semua orang. Orang yang dia nak, liman yasha, bagi orang yang dia hendak saja. Jadi kalau kita mari malam ni boleh duduk sini dengan kehendak Allah. Lepas tu kena kata alhamdulillah. Bukan hebat kita. Tahu tak? Kalau Allah tak pilih kita ni duduk mari, boleh mari tak malam ni? Tak boleh duduk rumah TikTok. Faham tak lagi? Faham? Bini laki pula TikTok. Lebih pada ayang ketok. Tak? Kenapa? Kerana Allah tak pilih dia. Allah pilih kita, beri nikmat, Allah hantar kita malam ni pergi masjid. Orang tu pula saudara kita telefon duduk di Perak tu, ada mana tadi? Orang ada sejid ada orang ceramah. Rupanya saudara kita duduk di Perak tu boleh nikmat juga malam ni. Kalau Tuhan tak pilih, tak beri nikmat, duduk rumah. Duduk rumah tengok tali besing main dengan bini. Mu jolok lu baida aku curi tiak mu. Faham lagi? Lapor perut ke 10 kau ke darah. Faham tak? Lepas tu letak kepala tengok TV pula, ngatuk tidur. Kenapa? Kerana Tuhan tak pilih dia. Allah tak pilih dia sebagai dapat nikmat. Kerana bila orang yang dapat nikmat, tanda Allah sayang. Kalau Allah tak sayang, Allah tak beri mari surau dengar orang ngajar. Kalau Allah benci dia, Allah takkan hantar dia ke masjid untuk semayang. Itu faham nikmat. Lawang dia, benda yang orang tak boleh benda. Bala. Itu lawang dia. Jadi kalau kita nak tengok kita dalam nikmat atau dalam bala, kita kena tengok lawang dia. Tak? Jadi kalau kita nikmat boleh mari surau. Kalau orang tak boleh mari surau, kena bala. Rupanya mereka tipe di bala. Ekong gini sejuk pada hari kau gerak nanang. Hari tu maya asal sekali lama. Dah rasa surau ni kau. Lama dah surau ni tau. Ni baru Eki. Gelak gugu, panas lagi. Sehingga maya asal itu tahun 2002-2001 gitu lah. Rasanya dok cap putih gini tau. Kayu gelak gugu tau. Tak ada ekong. Ni macam rasanya sejuk pada dalam kapal terbang. Betul tak? Dan ni mau naik kapal terbang kau lupa. Tak kira Firefly ke Asia ke, ekong dia buat slow. Betul tak? Panas duduk dalam kapal terbang. Mubuh jari baru sejuk. Jadi ekong untuk jari. Tapi malam ni surau kapal Teluk Paku sejuk tau. Dengan sejuk, dengan kapet, dengan apa, tak mari jugalah bala. Jadi nikmat lawangnya bala. Nikmat semua orang suka belaka. Bahkan binatang pun suka kalau dapat nikmat. Panas cing duduk tengah panas dah nampak wakah boleh tempat berhenti. Wakah itu nikmat. Nampak pokok duduk bawah pokok teduh dah panas sangat kepala. Teduh itu nikmat. Selipar boleh pakai, tak sakit kaki ni tas jalan, nikmat. Banyak tak nikmat kita dapat? Banyak
Cuma apa yang kita dapat ini macam kita masuk Singapura ya. Ada custom check. Hak mana hak tak ada B, hak berigat jeng kita. Nampak? Kalau tu hak tak ada B, barang beli sungguh cuma B je tak ada. Oh, jeng dah kita. Kalau hak masuk pistol dah dah balik awal. Faham? Maka summa latus alunna yauma idzin anin naim. Summa kemudian daripada itu latus alunna, sungguh nanti pada hari kiamat setiap seorang daripada kamu Allah akan tanya satu nikmat yang kita sudah ambil. Nah, inilah maksudnya Nabi kata umatku yang miskin masuk syurga dulu. Bukan dia masuk syurga dulu pasal dia miskin. Ramai orang salah faham. Dia kata orang miskin dengan orang kaya masuk orang miskin dulu. Lepas tu kita kena jadi miskin. Salah tu. Maksud masuk miskin tu orang miskin yang banyak amal saleh. Orang miskin yang ada bekal akhirat. Faham? Jadi dia ni katakan amal dia besar bukit tapi dia miskin. Dan kawan dia amal sama dengan dia juga, besar bukit juga tapi kaya. Masuk dia dulu. Sebab perkiraan harta sekejap. Kawan dia kaya, banyak kena kira. Nah, macam kita pergi Singapura, kita keluar balik ke Malaysia, kita beli wah 5 serajuk pegat tangan. Lama dah periksa? Dah ah. Dah kawan kita 3 trialah barang. Faham lagi? 3 trialah, ponggah sesa ya. Wak naik anjing 2 ekor. Faham? Rohok urusan. Betul tak? Jadi hak barang sikit ni masuk ke Malaysia semula dalam masa yang cepat. Itu maksud orang miskin masuk dulu. Jangan kita faham dia masuk syurga kerana miskin. Dah, miskin tak boleh masuk syurga. Faham? Dia kena kaya juga, kaya amal. Sebab tu miskin dan kaya tidak salah. Harta tak salah. Kita marah ke harta. Nampak? Dia tengok orang banyak harta, dia kata doktor. Apa doktor dah harta banyak? Apa doktor? Mengaji tuan ni orang. Faham? Doktor kereta besar. Dah kereta besar apa? Bukan salah. Dia nak tengok siapa salah, siapa masuk neraka. Tuan rumah ke rumah? Banglo ke masuk, tuan banglo. Ferrari ke masuk neraka, tuan dia. Dia dah masuk neraka, dia barang tak salah. Faham? Tuan dia. Jadi kalau kita atas nama miskin nak masuk surga tak boleh. Nampak? Beratur panjang orang teluk aku. Depan pintu surga nak masuk. Mereka kata dah aman dia ni yang nak masuk surga riang ni. Kami miskin. Hei, tak boleh masuk. Miskin tak boleh masuk surga. Faham? Tidak kira kaya miskin. Nak tengok iman amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Faham? Kamu beriman? Okey, beriman. Mana amal saleh? Tak kira miskin nak kaya pun. Amal saleh. Nampak? Maka dua nikmat. Yang orang tak boh lain daripada nikmat. Jenis beragama orang yang beriman. Jenis agama samawi, Yahudi, Nasara, semua nak kepada nikmat. Jenis kafir wasang ni semua jadi jenis ada tawakong, berala lah. Pun nak nikmat juga. Jenis hak tidak beragama macam etis, free thinker, komunis, tak ada agama. Nak nikmat kok. Kerana fitrah manusia ni dalam benih air mani tu belum masuk ke rahim mak tu ada dah fitrah suka kepada nikmat. Macam Allah jadikan ular tedung sela. Orang putih panggil king cobra. Bahasa orang putih ni kalau king, ular lah, kalau ada king depan, maksudnya ular ni dia makan ular lain. Di kajian orang putih kan, jenis-jenis ular kalau makan ular lain, nama dia depan ada king. King tu bukan makna raja macam kita ni. Raja Cingering tu. Faham lagi? Cingering bukit ni bukan kapal raja tu anak beranak. Hok bukit ni. Kan king di sini maksudnya jenis ni carnivore, makan sama sendiri. Oh hebat Nampak tak? Dalam telur dia tu dak jadi anak lagi. Ada dah racun tedung sela.
Dia tidak akan jadi. Maknanya ibu tedung sela, bapak tedung sela, telur dalam telur ulu air. Tak jadi dia, tak jadi. Faham tak lagi? Jidak tukar. Tu lain tu. Hak salah buat tu bukan Allah tu. Hak tu protos agar. Hak tu Mitsubishi tu. Faham lagi? Salah buat. Allah ni tidak salah sama sekali. Kenapa? Kerana fitrah dia gitu dah. Dia besar kat gigi, bawah tekak dia ni, kata setengahnya, pekaji atas pada kepala ni, dekat lidah ni, sepak bisa dia tu, tedung sela dah. Tak ada tukar dengan kata tebu dengan tedung senduk ada. Itulah. Bila kita dalam benih air mani tu lagi, ada fitrah-fitrahnya. Faham tak lagi? Suka kepada nikmat. Bila sebut bala, kalau sehat itu nikmat, lawang ni benda sakit. Faham? Sakit. Ada tak negara yang suka sakit? Tak ada. Daripada kutub utara, kutub selatan, atas kali Alaska, bawah sekali Argentina. Faham lagi? Paling ujung. Semua ni 176 buah negara, semua ada rumah sakit. Tidak benda rumah sakit. Hospital lah. Malaysia tahun 70-an, kata kita cek dulu, ditulis rumah sakit. 80-an tukar hospital. Faham? Indonesia sampai sekarang masih kekal rumah sakit. Patut kita akan rumah sakit bahasa kita. Nampak? Ni kita ni 2021 saya cakap tengok signboard tu, tapi nak ajak berlari tu. Night run. Hodoh. Padahal ubah ni logo kerja. Faham? Nampak tak? Patut tulislah larian malam. Apa tulis night run pula, kan kita negeri orang Melayu, mertabakkan bahasa Melayu. Betul tak? Ada. Jadi tidak ada negara yang nak sakit. Tidak ada bangsa yang nak sakit. Walaupun dia jenis Dayak duduk lautan, nak sehat belaka. Itu fitrah kita. Mana ada orang suruh mai ajak minta sakit. Dia tak? Panggil orang surah teluk aku pergi belaka. Tok Imam pun kata, Haji orang nak semayang dah ni, mai ajak ni jadi ajak benda Haji. Haji kata ginilah, hamba duduk dengan mak Haji ni 60 tahun dah duduk paku ni, jadi tak rajin sakit. Jadi nak minta sakit sekali. Ada mai ajak gitu? Ada tak? Tok Imam tanya balik, Haji ada ambil pil kuda. Orang tambah sakit, orang nak sehat. Maka nikmatani, dua jenis nikmat, maghbunun, lemah, tenggelam. Fihima, dalam dua nikmat ini, kasirun minan nas, majoriti manusia hanyut. Yang pertama sehat. Sehat menyebabkan kita hanyut. Faham? Sedangkan sehat itu peluang untuk kita mencari dunia, dan sehat juga peluang untuk bekal akhirat. Bila sakit tidak sehat, tak usah kata akhirat, dunia pun tak boleh. Nak turun jual kalau demam, tak turun dah. Padahal kalau turun pun tak banyak mana dah. Jual asyik bajet. 2 tahun tak boleh jual, pandemik. Tak tahu berapa tahun lagi tu, wallahu a'lam. Pakai topeng 2 tahun dah tak? Buka-buka baru ni tengoklah, tua dah aku. Buka topeng. Kalau tambah 2 tahun lagi pakai topeng, tak tahu. Tak. Jadi hari pertama, hari kedua ingat tak hari tu? Bulan 2 ujung tahun 2020. Ni pakai topeng. Orang ni kata, benda nak learning, tengok. Tak pakai topeng tak sedap. Betul tak? Nak turun rumah, tapai. Faham lagi? Jadi biasa tau. Biasa dah 2 tahun kata peng. Sehingga kan kalau kita pakai, baru lawa muka. Buka, udah sepau muka. Faham lagi? Tak ada orang nak sakit, tak ada orang nak benda yang tidak disukai oleh nafsu manusia. Jadi sehat ni sebenarnya adalah satu kebaikan, satu nikmat yang patut kita syukuri dan buat pengisian.
Kenapa? Dengan sihat inilah kita dapat cari dunia, boleh jual, boleh pergi kerja, boleh berniaga, boleh gaul semi, boleh pasang mozaik, boleh direba bank, dia atas berdi nu ke mamang. Faham? Malah sekarang sihat pula. Boleh mari dengar. Faham? Kan ada cuti sakit. Cuti sakit tu maknanya tak boleh pergi kerja. Nampak? MC. M tu benda? Medical. C contoh dia. Faham? Medical check. Faham? Nampak? Kita sakit, tak sihat. Jadi tak pergi kerja. Ada surat. Faham? Tak boleh pergi kerja. Kalau kita pergi katakan gaji hari 100 hari. Dah kalau tak pergi kerja boleh tak? Tak boleh. Kalau kita turun jual pasal sihat hari ni, boleh 150 hutang. Dah mau dapat 100. Tapi hari ni tak turun, 150 tak ada. Kemarin tak turun dah, 300 tak ada. Itu kesihatan, itu satu nikmat. Nak? Mayang kalau tak gerak, mayang duduk. Tak boleh nak duduk, terletang. Kita dah sakit apa, tak mayang dah. Dah sakit benda, tak mayang. Akak besi boleh. Tak mayang terus. Turun pada gym pukul 6.45, sembang pula kedai kopi pukul 8.30. Anguh garik. Nampak? Ni lengang so gini. Macam umbinyol lengang. Tapi tidak semayang. Kenapa? Dia tidak syukur nikmat sihat. Betul tak? Jadi kita nak, bila kita nak rasa hebatnya sihat, terima kasihnya sihat, Allah beri sihat, bila kita sakit baru tahulah untungnya kalau sihat. Tengok orang sakit hospital. Sepanjang-panjang beg tu, kalau rabang garik, hak pesang tak sakit lah, dia pesang, hak koma. Hak boleh duduk cengak, hak selentang nengung gitu. Apa orang semayang? Nampak? 4 orang, 3 orang lah. Sebaris, 60 rati. 4-5 orang dia buat gitu. Tak rati. Dah hak lain? Ke komuni? Tahu tak? Sebab apa? Pasal dia nikmat. Sudah hilang. Apa nikmat yang hilang? Nikmat sihat. Ketika sihat tak semayang, kalau sakit, mimbabil aula, lebih lagi tak semayang. Dan sakit, pitih ada, tak boleh belanja. Sebab tu orang kaya, orang senang, bukan orang pitih banyak. Faham? Orang senang kita semua ni lah. Ni orang senang ni, muka-muka orang senang ni. Nak hari surah boleh, nak bayar jemaah boleh. Nak ambil wuduk boleh, nak bangun boleh. Nak kecing sebeledi tu boleh. Tu orang senang. Tapi kita tak nampak. Kita dah ingat orang senang. No, rumah tak bukit tu. Padahal kita dah orang senang. Lalu kita tidak bersyukur kepada Allah. Tak syukur maksudnya kufur. Padahal kita orang senang dah. Senang mana? Tak naik motosikal buruk 4 tahun dah ni. Tak beli-beli, tak tukar. Kalau beli AS5 dia tahan dah. Senang lah tu. Boleh mari surah. Boleh akak tangan. Kalau sakit boleh tak mari surah. Tu orang susah. Sakit boleh akak tangan. Tak boleh akak. Tengok orang sakit kan? Gana awak dah. Cakap tangan. Nangis. Nangis selok dah. Faham lagi ada? Tu orang susah tu. Faham? Jadi kalau mu sakit, harta mu dalam bank ada 1 juta. Kereta 8 buah. Faham? Bini kau tak panggil mak ngah, panggil dating. Dating bini kau kaya dia panggil mak long. Dia tapak kena mulut. Tak panggil mak long gitu. Laki dia Datuk Seri. Pakai kereta Mercedes 400,000. Pakai driver dating Seri. Cuma panggil mak ngah. Mak ngah. Mak ngah kan teluk paku. Oh kutik tu kakung lah pagi tu. Gerak tu bau mak ngah. Tak? Mana hebat ke? Tak biarlah 1 juta pun. Tapi bila Allah beri sakit, dia boleh belanja 1 juta tu. Tak boleh. Dia hospital. Jangan naik hospital li
kalau belah kanan, jangan pergi tang ke laut tu. Tu cak ayang tu. Hok belah ni, belah ni. Hok belah ni ramai-ramai tu cak ayang ni, cak naga. Faham? Hok wak satu, datuk-datuk saja. Ni batu burung. Hospital apa? Swasta, KJS. Mu duduk saja je 300. Tak ada obat, tak ada apa saja dia. Dia kata sakit ni, dah nak duduk buat saja. 300 lagi. 300. Mahal pada Duyung Marina. Faham lagi? Hebat hospital tu. Siapa nak duduk situ? Orang Teluk Baku. Hei. Nampak? Orang Tok Jamal, dok sekor. Dah 300 duduk aja. Doktor kat pergi mari cek, pegang dada. Tarik nafas. Dia pun tulis. Lepas nafas. Ingat dia tulis benda? Berapa ya? Faham? Tarik tu 180. Tarik nafas jangan lepas 180. Tahan. Lepas. 200 setengah. Tu. Tengok be. Kawan kita ni jangan pergi belah ni bekak sikit je lah. Ada bekak sikit. Nanoh dalang. Duduk 2 hari 8,000. Mu nak duduk jual bini. Lagi. Kaya tak? Kaya. Tetapi bila dah sakit, Allah tak beri rasa nikmat kekayaan dia. Dah sakit pun, patut tengah hari makan tom yam apa. Malah sekarang 3 rasa siakak. Faham tak? Dah mu kaya, boleh tak makan 3 rasa masuk hospital? Dalih. Nasi kosong dengan telur. Nasi kosong dengan telur bukan Datuk Seri. Ya dah apa nasi dengan telur? Dah sakit. Dah rasa telur pun kurang-kurang telur burung ayam Belanda. Dah telur biasa je. Supaya Allah beri kita berfikir. Bila dia cabut nikmat sehat, mung tak boleh guna kekayaanmu. Boleh tak minum Nescafe tarik? Ada tak? Mesti hari Nescafe tarik, Ovaltine atau air Kolo. Tahu Kolo? Kopi campur Milo. Kolo. Ada. Air dia minum. Kalau orang sakit, datuk-datuk. Air kosong. Dah lah air kosong, tak boleh minum setelah. Pakai kantung atas. Masuk ke tangan, tak sikit harang. Tak? Padahal 1 juta pitih dalam bank. Kereta 8 hotel, 10 hotel. Kuli dia waktu hok sapah tu Audi tu. Waktu hok sapah. Tahu tak? Kayanya. Tapi Allah tidak izin. Kenapa? Kerana dia tidak ada satu nikmat iaitu sihat. Sakit sekarang. Hak bawah hak jaga. Jaga. Jaga kerja jaga depan hospital. Tengok yang makan tengah hari kan. Kepala ikan besar tu. Pau. Bendi kat 1/2 kilo bendi. Pau. Ada patang? Tak ada patang. Apa? Allah izin dia makan. Tu orang senang. Atas ni orang susah. Orang senang boleh mari surah. Orang susah tak boleh mari masjid. Tak boleh mari surah. Tak boleh duduk di majlis ilmu. Kenapa? Kerana Allah tidak pilih dia. Jadi kita sekarang sehat. Bersyukurlah. Aku sehat. Esok aku nak sedekah. Malam ni aku nak derma. Kerana aku sehat. Orang lain mati ke mana dah? Bang Covid. Tahu tak? Ada kawan-kawan kita mati? Ada tak? Dah mu hidup. Baru tak sedekah. Tu kita salah. Kita nak tak? Kita tak payah sedekah tapi mati. Dengan Allah beri hidup tapi sedekah. Mana benar? Hidup, tak sedekah kau. Pandemik 2019, malaikat mari rumah. Malaikat kata gini, tahun 2020 bulan 3 start virus coronavirus. Satu Malaysia ramai mati semua. Tapi gini, pilih hak mana? Mu mati dalam pandemik ni,
mu tak payah sedekah apa-apa. Tapi mu tak mati, selamat. Sampai habis virus, mu kena sedekah 10,000. Mana mu nak? Hak ni kita nak. Sedekah 10,000. Dah mati sekarang. Seria budak wi. Faham tak ni? Nampak tak? Nah. Ha. Kalau derma surah ke Allah, derma Allah. Padahal dia dah witi lah sabung. Ha. Maghmudun fihi ma kasir minan nah, ramah hanyut sehat. Kerana sehatlah dia derhaka pada Allah. Kerana sehat dia agak perang. Ha lagi. Kalau kau lupa dia langgang pelacur. Kau kelas-kelas tau. Faham? Social escort dia panggil. Nah, 200 ya sejam. Berapa jam mu nak jalan ke dia? Nak jalan pagi esok. Wah, pagi subuh. Biar 1,500. Nah. Tu hok cak naga kita cak yang perang ke. Tak ke? Nampak tak? 5 riyal boleh suka ngak. Boleh pegang tangan awek. Usung tak kena usung. Ni apa? Buat dosa kepada Allah. Apa? Sehat. Kalau sakit, tak boleh. Orang sakit hospital Mugia tunjuk katalog bawah model baru ni Honda City hatchback 103,000 potongan 50%. Tambah. Orang sakit dia nak harta ke dia nak sehat? Dia nak sehat. Ni nak suruh orang semaya ajak. Betul tak? Tapi ada ke orang sakit dia nak lagi dunia. Nak lagi dunia. Adalah. Bila sehat tidak semayang, sakit tidak semayanglah. Tapi kalau sehat itu semayang, sakit belum tentu semayang. Faham lagi? Kalau sehat tak semayang, kalau sakit sudah tentu tak semayang. Faham lagi? Tapi masa sehat kita semayang, masa sakit belum tentu semayang lagi. Kena molek semayang lagi. Kena molek dok pasal sakit. Tahu tak? Kena tahu. Tak boleh cakap besar belaka. Hak penting benda. Bukan semayang penting kalau orang sakit. Makanan. Dia nak makan lagi. Tengok orang sakit. Masa nak balik. Balik dah. Nak balik dah tu esoknya ada lagi pula nasi kapik sambal. Nasi kapik sambal. Faham lagi? Nak nasi kapik sambal, nak tom yam, nak apa tau. Tak mayang. Congok gitu lah. Gak itu pula hati biar belipak gitu. Tak semayang. Kita ingat Allah sama. Jahat lagu mana aku lagu mana pun, bahan lagu mana pun. Inilah link aku, internet aku dengan Allah. Tak boleh butuh. Sehari 5 kali. Tak ada sunat, tak apa lagi. Tak ada dah, go to hell. Masuk neraka. Tak ada duha, tak masuk neraka. Tak ada maya isa, bahang di manggang api neraka lagi. Dan yang kedua al-faragh, dia berkait dengan sehat juga. Masa habis gitu je. Habis gitu. Guna molek tu baru mari surah. Baru nak belajar tajwid. Berapa mon? 62. Buat ismang jatuh gigi tak riba. Faham lagi? Al-ilmu fis saghir, nak belajar, nak menuntut agama fis saghir, masa kecil. Sebab tu kata sekolah mana pun Amerika mana masih budak-budak. Universiti dah ambil otak orang. Takut payah faham lagi, ambil budak-budak. Otak derah budak-budak. Agama gitu kau. Masa kita budak. Umur 7 ngaji tauhid, ngaji fiqh, ngaji akhlak, ngaji hadis, ngaji tafsir. Umur 20 boleh berhenti dah. Penuh ilmu di dada. Daripada 7 sampai 20, 13 tahun. Banyak dah. Berapa pula? Umur 20, cari ilmu dunia pula nak buat, cari PT. Baru tahu. Kita cari dunia dulu. Tak ada cang dah dunia, mari surah. Kata, mana mari surah pula? Dah boleh projek. Kalau boleh lagi mari tak? Tak lagi Kalau jadi menteri, kau jauh pada surah. Ini masalah. Kita kena faham. Hakikat dunia ni dia tipu. Tahu tak? Jadi kita habis masa wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia bukan bakit lawak, ramai dalam rugi.
Imam Syafi'i hafal Quran umur 5 tahun. Kita 55, lagi megedum. Lagi megedum. Faham lagi? 55. 2 tahun ni bahan tanah. Faham lagi? Ada. Tapi bukan orang teluk aku untuk Jamal. Dah. Teluk aku okey. Nah, faham lagi? 5 tahun hafal Quran. 9 tahun tu qari, baca di penjuru Yamani setiap lepas asar. Berdoyong-doyong orang pergi dengar. Kita nak tanya idram mislai. Nampak tak? La Malik tukar dengan Hamzah. Orang tu ni Hamzah Hamda. Hamzah lada. Nampak? Hamzah lada kat mana? Rugi tak kita? Rugi. Umur 6 bulan, 6 bulan, 3 bulan dah lepas lagi pada doa. Umur 3 bulan dah, pada doa dah lepas lagi. Betul tak? Air musyammah tukar dengan air mustakmah. Air mustakmah tukar dengan air mutlak. Bertukar bimba kali. Dah lah semayang tak jerah harah. Dalam rokok ni, wajah tu wajhi alillahi. Dalam rokok. Tangan kat congek, maliki yaumiddin. Berterabur kali semayang. Dah? Betul tak? Kenapa? Kerana kita demi masa dalam kerugian. Dunia tidak salah cari dunia, tapi Allah beri akal bijak menguruskan masa. Dunia dapat, akhirat dalam genggaman. Orang yang dapat dunia dah, tak dapat akhirat. Tak apa mana kau? Tengok orang kaya-kaya je, tengok kubur. Tinggal 2 batang nesang. Nesang. Puang lepek, laki bulat. Betul tak? Tinggal 2 batang tu. Anak dia ada tak mari anak? Ada. Bila mari? Kubur ayah. Tunggu tu baik lagu Saloma dalam radio. Raya baru kubur. Faham? Petang raya minta mak kuih sepotong. Faham? Oh raya dah esok. Pergi kubur lah, kubur cik. Lagi tak tu baik lagu Saloma tak pergi kubur. Faham? Dah lagi setahun sekali salah duduk pula kubur JKK. Faham lagi? Nampak? Kubur ayah orang lain yang pergi duduk molek-molek ada. Tak? Ini kenapa? Kerana kita sudah tenggelam dalam nikmat masa yang begitu banyak kita habiskan. Orang lain kaya juga, tapi kaya akhirat. Saya ada seorang kawan, dia ni suka pergi belajar, pergi dengar. Bukanlah macam kita belajar pondok tu, bukan. Tapi pergi dengar lah, ada masa. Tak ada masa dia buat kerja dia. Tapi kalau ada kelapangan, dia ada di masjid. Dia kerja, dia sewa kenderaan je korang. Asalnya dia beli 2 buah, sekarang sudah ada, dia jaga 7 buah. Benda tu, Exia bukan? Jet, private jet. Faham? Suti, second hand 17 juta, 18 juta suti. Nampak? 2 T beli second hand. Suti 17 juta. Bayang 2 T. Dan dia buat sewa, siapa-siapa boleh. Orang Teluk Paku pun boleh sewa, 33,000 sejam. Faham lagi? Besar tak perniagaan? Tapi hadir majlis ilmu. Faham? Kita tak lagi dengar kerja benda pas sibuk kan? Mesej tebu ke? Jolok tebu lah mesej. Tak lagi dengar dah. Faham? Pamuka sama petok dengan mesej. Kenapa? Sedikit sudah jauh daripada nikmat Allah untuk akhirat. Apatah lagi Tuhan beri banyak. Tuhan baru pakai maybe baru. Tak mari dah dengar. Sebab tu Tuhan tak beri dia Volvo. Bawa pakai Honda ya. Tak pergi dah majlis ilmu. Sebab tu Tuhan tak beri dia BMW. Faham? Kalau beri kau parok dengan Tok Imam yang langgar habis. Faham? Kena ingat. 2 nikmat ni isi molek. Sehat guna molek. Sehatlah orang buat ibadat dan sehat ni lah orang buat maksiat. Orang sakit orang tak buat maksiat. Kalau tengah terletang sakit tu tak, kepala pecah, jahit, kaki masuk besi, kecil ajak pergi disco. Pergi tak? Dah. Ajak pergi karaoke. Karaoke apa? Ni masuk besi dah. Masuk besi. Sekeru 18 batang ke peha kanan, besi 2 keping peha kiri. Dah jatuh 3 tekak mau menang. Ajak lagi karaoke joget. Dak embo. Faham? Dah. Tapi bila sihat, kita duduk main pinggir jalan itu. Garik balik orang Allah barallahu akbar. Tu Exia jujuk kelab Exia Teluk Paku. Atu jujuk tu, patah batakil. Orang tengah bang garik. Nak tengok
Siapa lawa kali? Bumper belakang. Contoh. Nu kelak maybe jangan. Buka boot belakang, spekar noh belakang. Boleh buat calok se muat. Spekar, spider, laba macam-macam seng. Duk main gitu. Habis gitu je orang duk wah duk ngajar, kita faham bodoh dulu kini selamanya. Kaya tidak salah. Gunakan akal untuk membahagikan masa. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab persoalan, saya diwakilkan oleh pihak surah Kampung Teluk Paku kita untuk melancarkan kutipan derma malam ini untuk program-program maslahat masjid dan di surau Kampung Teluk Paku kita. Tuan derma ada di belakang mana? Petugas sila lakukan tugas anda sekarang juga. Jadi sekarang kita akan nampak muka-muka petugas untuk memungut derma. Tadi kau bodoh, jangan bergaduh. Faham lagi? Pasal kita tak mati ni, COVID ni. Orang lain mati, betul tak? Maka kita syukurlah aku tak mati. Aku beri untuk surah. Nak? Pelan-pelan dik, pelan-pelan. Jangan gaduh. Kita tak kejar masa pun. Tunjuk-tunjuk korang dia. Setiap orang tu Allah tong tu. Kalau dia buat tidur sekekuk ngetong tu. Baik, sambil tu ada muslimat ni. Ada. Ada orang kutip tak situ? Sebab kita dah nampak lagi ke pakat tidur Muhammad. Baik, sambil kita menderma untuk kegunaan kebajikan surah Teluk Paku kita tengok soalan yang sudah ada. Apakah berdosa jika kita tidak menjawab salam dalam WhatsApp? Lebih lagi, salam dari orang yang sama dalam beberapa grup yang kita ada bersama. Baik. Orang yang menulis salam, ditulis surat Assalamualaikum. Ditulis, kita terima, kita pun jawab Waalaikumsalam. Kalau kita tahu dia lapah, kita wajib lapah. Kalau kita tahu dia tak lapah, dia tulis je, kita jawab dengan tulisan. Baik. Kalau WhatsApp ni, dia tak payah tarik dah. Dia ada dah, dia punya apa benda panggil, stiker dia. Assalamualaikum, kita pun stiker tag. Waalaikumsalam. Jadi, banyak pandangan-pandangan ulama' fiqh tentang perkara ini. Jadi, sebaik-baiknya kita jawab salam, walaupun berkali-kali. Kan kita nak jadi khairul ummah, umat terbaik. Sebab sebenarnya ada ulama' berkata kalau dengan tulis saja tidak wajib, kita jawab. Nampak? Kita tulis juga Waalaikumsalam. Tapi kalau kita dengar dengan lisan Assalamualaikum, itu tidak ada khilaf. Memang wajib jawab. Sebab katanya kalau letak tulisan orang wajib jawab, jadi nyanyi korang tulang kat selekor tu ada bangunan, dia tulis Assalamualaikum. Orang tengok, tak jawab, dosa belaka. Pak naik motor lalu, Waalaikumsalam. Nampak tak? Takut dosa. Soalan seterusnya.
Bagi orang laki-laki atau perempuan rambut uban, boleh tak inai warna hitam? Boleh. Setengah ulama kata harus, setengah ulama kata sunat. Faham lagi? Lebih-lebih lagi orang perempuan. Kalau orang laki-laki rambut ubang lawa. Orang perempuan rambut ubang. Faham-faham je lah. Jadi dia inaikan dengan warna merah, warna blonde, warna kuning, warna apa kan. Jadi suami dia akan tengok lebih menarik. Betul tak? Sebab tu orang perempuan kalau dah berubang rambut, dia duduk di rumah. Kalau dia keluar, dia pakai tudung, nampak molek. Nak tahu molek tak molek, tanya laki dia. Awak tengok dia buka tudung. Macam rimah. Nampak tak? Dan kalau rambut itu dihilangkan putihnya, kebiasaan laki-laki itu tertarik. Sebab itulah, oleh kerana mereka tak cara ke rambut, nak sini topok putih, sini putih, sini putih. Suami-suami mereka banyakkannya jarang balik awal. Habis kuliah pun duduk sembang atas tangga surau juga. Sebab apa? Pasal isteri dia dah lah rambut putih. Tak pandai jaga perwatakan. Baru pula macam obat lipah. Jadi Tok Siok tanya dia lama apa adik alang-alang mau ngoh dah. Tak tahu. Nampak? Jadi kalau mak ngoh dia celuk semula rambut merah, Tok Bila ni dia akan derah balik di rumah. Berasa seronok. Bang pun laju-laju. Habis. Faham? Tengok Tok Imam, kalau Tok Imam muda, balik Mesir, balik Jordan. Panjang tak zikir? Tak. Doa panjang tak? Tak panjang. Pasal ustazah rumah. Main loteng duduk tunggu. Betul tak? Kita tengok Tok Imam satu. Kat pukul 10 tak pergi lagi. Pasal apa? Balik tak benda tak? Betul tak? Pada tengok ini aku baik tengok kolah. Pasal apa? Pasal bila kita berhias semula, menarik perhatian suami, maka dia inaikan rambutnya yang berubang, setengah ulama kata sunat. Apakah melobi projek kerajaan? Dulu projek ada, bagianmu kalau bukan projek kerajaan macam mana pula? Hukumnya haram. Kita ada point yang orang akan dengar kita untuk beri mana-mana kontrak itu kepada syarikat tertentu kerana kita dekat dengan kabel dan sebagainya. Maka kita jadi tukang lobby. Tukang lobby ni dapat upah tak? Dapat upah. Ada WCI 2 atau WI Poli. Faham tak? Tak ada Apple 13. 6,000 sutik. Ini semua ni kerja-kerja rasuah. Faham tak lagi? Yang boleh menolong saja urusan-urusan projek. Kita kenal dengan orang jabatan, aku ada minta projek, mu tolong pederahkan urusan. Itu boleh. Faham? Ni dia tolong untuk orang atas akan segang ke dia untuk beri kepada kita. Atau beri persentage lebih, kita akan dapat harga tu. Benda-benda lagu ni menafikan hak orang lain, tidak ada keadilan. Maka sebab tu nama kita ar-rashi wal murtashi finnar. Kontraktor dengan pihak jabatan dalam api neraka lagi. Faham? Hak tukang Allah dengan hak tukang mitau dalam neraka. Apa hukum memasang speaker suara kuat hingga terdengar 2-3 kampung, mengganggu atau tidak orang? Tengok keadaan. Kalau tarahim, kalau yang bukan maknanya syiar, yang benda bagi bid'atun jaidatun bid'ah yang harus mengaji sebelum zuhur, maka tengok keadaan. Kalau sampai mengganggu orang, kurangkan bunyinya. Tapi kalau azam, itu syiar. Tak apa, tak ada masalah. Lebih jauh, sampai suara lebih baik. Kerana, sebut dalam kitab-kitab hadis, sejauh mana sampai suara Bilal, segala makhluk yang sampai suara itu akan jadi saksi pada hari kiamat. Mana bang di Teluk Paku ni dengar sampai cerating, molek. Faham lagi? Ini dia konsep bang lain, pasal dia syiar. Faham lagi? Ada gak bang slow, kaduk kalau dengar. Duduk lomba bayar dah. Masa mana bang?
Tapi bukan teluk aku, teluk amal tu. Nah. Apa kau senang Rabi? Zumba laki-laki campur perempuan atau laki-laki depan perempuan belakang? Boleh laki bini. Ada balik Zumba sini? Ada pula Bukit Besar? Ada tak? Ada tak boleh ya. Laki-laki perempuan. Sebab tu dia ajar kita. Ketika-ketika yang darurah saja, yang susah kita nak bahagikan, di maaf. Macam jalan raya, takkan awak mutu puang lek ni, mutu lelaki lek ni. Faham nyanyi lah. Nak? Ni kalau berzumba itu bukan benda darurah. Nak? Hukumnya haram. Haram hukumnya. Dia boleh sama mahram. Nak? Puang tu zumba pakai ketat, lepas tu suami dia ada dalam dewang tu. Lepas tu anak dia, lepas tu tok dia, toki dia. Tak apa kan? Tapi zumba tepi jalan, zumba dalam capur, macam di Kuala Lumpur dia capur kita, orang lelaki tengok. Dan malah sia pula dalam TV zumba. Dengan berayung, kopek-kopek dengan punggung, berayung habis. Hukumnya semua itu majlis maksiat. Kerajaan yang benarkan, maka hukumnya dia tanggung dosa. Apakah seorang isteri keluar dari rumah selepas suami lepas talak? Siapa yang patut keluar rumah atau boleh tinggal bersama lagi ke? Bila kita jatuhkan talak, jangan kita keluarkan isteri dari rumah. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu keluarkan isteri yang kamu cerai dari rumah-rumah mereka. Faham? Kita kalau cerai sepak terajang tu, balik pada tunggu awak sendiri. Betul tak? Dan perempuan pula tak boleh tembak lagi wala yakhrujna, dan isteri itu tidak boleh keluar. Dah kalau dia nak keluar kena minta izin suami. Dengar baik-baik, isteri yang dicerai kalau dalam edah masih isteri. Kita dah bahan janda lah dulu. Janda ni habis edah. Isteri ni I, janda itu J. Faham? Selagi kita nama I, tidak boleh keluar rumah sesuka hati. Petang tadi kena cerai, malam ni nak pergi rumah mak sekejap, kena minta izin suami. Izin ke mana? Cerai dah. Itulah orang suruh dengar, muduk TikTok. Dah bila nak cerai? Faham tak lagi? Bang nak pergi kat rumah mak kejap, boleh tak? Boleh. Jangan lama kan? Balik Paisa. Kena balik. Pasal masih isteri. Wajib tak kita tanggung makan minum? Wajib. Kalau sakit wajib berubat. Kena bayar belaka tu. Nafkah dia. Bilakah habis edah? Kalau jenis isteri ada haid, 3 kali suci. Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru', kata Allah. Dia beredah selama 3 kali suci. Kalau kita cerai isteri itu hamil, hatta yadhna hamlahunna, sampai dia beranak, baru habis dah. Lagi tak beranak, isteri kita. Nak jima, tak boleh, haram. Nak apa benda bersedak-sedak dengan tubuh badan dia, haram. Kenapa? Kerana dia dalam edah cerai kamu. Faham? Tapi dia wajib taat kita, kita wajib beri nafkah dia. Faham tak? Bapa dak balik lagi? Kerana bila balik, jadi kohor pecah rumah tangga. Duduk situ. Ada teman, anak-anak, jangan duduk sebilik. Faham tak lagi? Kalau balik, balik sampai rumah cerai pukul 8 pagi, pukul 10 pada rumah. Aku kata dah, suami pun jahat macam datang. Jadi dia kau puan ni kau marah ke kau sayang? Kau marah. Kau suka cerai. Faham? Tu mak long tak mari lagi tau. Kau duduk batangan. Faham lagi? Kau mari tu jeng tu. Taring serta tu baik mulut. Faham? Apakah masuk riak dan syirik dalam beribadah? Riak dalam beribadah itulah syiriknya dia panggil. Syirik saghir dia panggil. Faham? Yakni kita tidak ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Ibadah ni ain ba alif dat ain ba
Data tu marbutah termasuk ibadah. Maksudnya kita memperhambakan diri. Perhamba diri. Kalau dulu orang panggil pengulu dengan hamba. Hamba ni maknanya suruh tengah panas, tubik. Suruh kat barang. Suruh mari. Jadi hamba. Maksud ibadah ini, kita jadi hamba kepada Allah. Suruh mayang, suruh tutup aurat. Suruh pergi dengar jadi hamba. Faham lagi? Itu panggil ibadah. Suruh zikir, kita zikir malam-malam, bangun tahajud. Perhambakan diri kepada Allah. Maksudnya, perhamba ni mana kita lelahkan diri kita kerana Allah. Tak? Tiba-tiba tidak kerana Allah. Jadi kita ni berlakon sahaja. Bapa puasa kerana Allah tak. Kerana Tok Esang mari tidur rumah. Kalau tak ada puasa, Tok Esang lagi kalau berang mari tidur 2 hari sini tak nak puasa, coba berigat. Puasa tak gelem nanda bolong. Padahal bolong mana rajin puasa dari muda. Itu tidak kerana Allah. Itu syirik asghar, pahala tak ada, nama dia diazab dengan sebab syiriknya itu. Tapi bukan syirik sembah berhala. Itu syirik akbar. Itu kafir kekal dalam api neraka. Pergi haji bukan kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kerana seruang Allah panggil kepada rumah Baitillah. Kerana nak dapat nama haji. Itu tidak kerana Allah. Nampak? Lil title, tidak lillah. Faham? Nak dapat title haji. Oh, panggil Haji Mang. Ya, saya. Pak Mang. Wah, kerah. Kenapa? Kerana dia nak nama haji tu. Minggu depan baru nak pergi haji. Tu kau dah letih Haji Mang. Faham lagi? Kerana dia nakkan nama tu. Tidak kerana Allah. Kalau ilmu ada banyak mengaji betul ini, kira sibuk nak tunjuk kitab kau orang dalam Facebook. Faham lagi? Ni kitab ngaji dengan ni dulu ni. Ni kitab ngaji dengan ni. Faham? Kalau kerana nak suruh orang gemar belajar tak apa. Kerana nak kabar dia mengaji dengan ulama, habis. Kana amaluhu haba'an mansura, jadi amalnya debu yang ditiup angin. Orang ngaji, orang jadi ustaz-ustaz ni dicocoh di setan dah. Anyok kita mau ngaji pokok gambar bawah bola Facebook selas hari. Orang tahu mengaji siapa-siapa kita benda-benda. Kita popoh mau. Bandar setan. Dia nak mampu kat kita pasal dia supah dah depan Allah. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan perbodohkan, aku akan sesatkan, aku akan gelincirkan seluruh bangsa manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang aku tidak mampu sesat hamba-Mu yang ikhlas. Nampak? Kalau kita mayang tahajud, orang tahu tak? Tak tahu. Tulis kat dalam Facebook dan tahajud. 13 like dapat. Tu print screen bawah 13. Dia usah rekod lama ni 8 like. Ni 13 print screen. 20 like si kunyit. Nampak tak? Apa? Gila masyhur hubus syahr. Faham? Gila masyhur dia panggil. Sah tak solat jika ada cat jari kaki tangan saya masih ambil wudu. Saya cek molek dah. Tak ada dah. Sudah je solat baru nampak ada. Kadang-kadang waktu zuhur semua kena gitu kerja. Saya kerja tukang ngecat tokai, tukang suruh je. Pandai. Baik. Dia kerja cat, tapi dia kata lepas sembahyang ada cat. Dia gini, kalau lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada cat kat kuku ni. Kalau cat tu kena lepas salam, tak ada masalah. Dia jangan cat tu kena sebelum wuduk. Maknanya kalau cat tu kena lepas wuduk, tak ada masalah. Itu wuduk dah kata dah air, pak kena cat. Tak ada masalah. Semayang sah. Faham lagi? Atau tengah semayang, orang ngecik cat kat kita. Pak kena di tangan. Tak ada masalah. Pasal wuduk kita sudah sah. Cat dia tak ada kaitan dengan semayang, dia kaitan dengan taharah. Kerana dia sebagai mani' min wusul ma' ilal udwi. Dia sebagai penghalang daripada sampai air kepada anggota. Faham? Jadi tengok, cat ni belum wuduk ke? Kalau belum wuduk, kena tanggalkan cat, ambil wuduk mula, semayang semula. Sudah semayang nanti tidak sah. Tak sah mana? Dah tak ambil wuduk. Ambil dah kan? Dah ada cat, dikira macam tak ambil. Faham lagi?
Tolong nasihat sikit jerung merah tu gelewak sangat ni. Pakai tudung buat imej Islam tidak baik di Darul Iman. Pusat nombor ekor ada di Terengganu, nama Napok di Ladang. Pagak tu dah. Itu kolang. Suruh kerajaan tutup pusat nombor ekor. Benda ni. Tolong nasihatkan Puk Panda dan Grab, tolong bawa molek traffic light, langgar semua. Tak jaga kesihatan diri. Setiap masjid, ustaz nasihat biar ada food bank. Sebab orang susah, ramai susah, malu nak pergi minta jabat. Bagus. Kalau kita adalah buat permesyuarat, kita ada sumbangan, keuangan ataupun simpanan makanan seperti beras, gula dan sebagainya di masjid di surau. Mana ada orang yang keperluan, dia mari jumpa dengan AJK Surau, minta bantuan, suruh beras sepik. Kerana nak pergi jabat agama apa semua, nak molek, susah juga. Nana orang tua-tua tu, tahan teksi je, sehari tak ada teksi. Faham tak lagi? Takkan nak gendong dengan Grab. Baik. Molek tu cadangan yang baik. Kemudian yang jenis macam dia kata tadi, gelewak orang macam-macam pasal ni masalah pemerintah. Dia kena kawal. Benda-benda lagu ni kita kena ada peraturan. Buat satu gazet, satu hitam putih, peraturan adat tata susila sebagai seorang perempuan Islam di Malaysia atau di Terengganu. Etika berpakaian, etika kelakuan. Kena buat. Kita tak buat ni nak mengundi pula, nak pula lain. Ni kita dah dapat, kita buat. Tak buat, tak boleh nak buat semua, kita jangan tak buat langsung. La yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Apa yang kita tak dapat buat semua, tapi jangan tinggal semua. Orang tidak mau tengok jalan raya, tak mau tengok bangunan, tak mau tengok jambatan boleh buka tutup gitu. Orang tengok pembaharuan Islam di bumi Terengganu kita ni. Betul tak? Jadi bila kita dibiarkan, jadi budak-budak puang, dia fahamlah kalau puang ni kalau bela lembu sekandang lebih mudah orang kata. Ni payah. Dah dia boleh geng kau gelewak gitu dulu orang-orang jenis masuk dalam video lah apa ni, orang hebat-hebat, orang pandai nyanyi, orang pandai pelakon, kamu kelawar. Dan ni tak ya, ambil kamu diri, mupuh diri, mu tengok diri, mu diri lain. Faham? Jadi bila sendiri yang buat, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi kerajaan kena kawal benda ni. Kadang-kadang elang-elang nak jual produk apa semua, cerita cakap lucuh dan sebagainya, nak jual obat kuat lah, obat tu lah, obat sepik lah, obat ketak macam-macam meseng. Mengaitkan umat Islam kerana dibiarkan oleh pemerintah. Betul tak? Tidak ada peraturan. Kalau ada peraturan denda dan sebagainya, awak cakap lucuh dalam satu iklan gini-gini, denda RM500. Ni pula pakai luar ketak naik basikal. Kau puang RM50. Biar ada. Bukan nak menghukum, mendidik. Kalau menghukum RM50,000. Kedai nombor ekor haram ada lagi. Jadi kita kena buat betul-betul pantau kerana kita akan disyu'ar oleh Allah. Allah beri kita kuasa. Takut tak ada nak jawab kan. Bila dah beri kuasa, gaji ribu-ribu bulan-bulan, masih ada judi dan sebagainya. Ropang isap shisha bebas kedah-kedah, berkabuk kali. Ada kita semua tu cermin yang tidak baik dilihat oleh orang luar yang datang ke Terengganu. Betul tak? Jadi pahalanya orang yang cakna pada benda-benda lagu ni. Kena ada. Jadi perbetulkan balik kerajaan. Food Panda, Food Grab ni memang bukan semualah. Tapi kita selalu tengoklah. Hari tu nak muncul tak mati lah. Kita tak laju sangat dalam 90-100 gitu lah. Dia tengok ke telefonnya pas tengah jalan. Dah kita hijau serik lah. Takkan hijau berik. Tidak sihat pula. Daripada jauh batu buruk nak pergi ke terus ke ladang, saya pelak batau turut kan hijau. Serik Dia duduk tepi dah ni kat peta kebang MB tu. Bukan nak masuk, anyuk duduk tengok ke peta. Faham lagi? Dah kalau langgar melambung mati. Jadi elok lah break dah dang. Elok je. Dang banyak kan merah kau jalan.
Nah, itulah mana dia terkejut je awak tengok hari tu mana ramai mati daripada atau makanan ramai meninggal. Tak, di Pahang, di Pulau Pinang, di Perak, tepuh di lori, langgar di kereta. Bukan semua sebahagian. Sehingga kan orang boleh tengok hari-hari salah lakunya cara dia bawa kenderaan. Kejar terik juga sebab motor dua ni faham lah. Nak gesek sikit je terletang lalu. Di Bukit Besar 6.5 nak garik jogging lagi. Sebab tu kita kata kerajaan kena pantau, gajikan orang. Kerana apa ini? Nasihat, ini peraturan. Untuk jadi baik. Bos seorang, 2 orang, petugas beri dia allowance untuk jaga benda-benda lagu ni. Lepas garik dah, orang bang garik, duduk lepak pula situ buah. Jadi orang luar lalu, tengok. Macam Zumba tepi jalan, orang lalu nampak. Daripada Kota Baru nak balik Kuantan. Oh, Zumba kerajaan baru ni. Jadi aib kita. Kalau dalam rock boleh tahan kira, duduk dalam batu sekayu. Apakah hukum sebuah tempat yang tidak laksana makna tidak ada surau azan, sedangkan surau ada dalam kawasan itu? Kalau makna dari itulah mewakili satu mukim, berdosa belaka. Tapi kalau dalam satu mukim itu ada beberapa tempat, maka fardu kifayahnya yang pertama saja. Faham lagi? Bagaimana kita nak beri hadiah kepada isteri mengikut kehendak agama? Cukup sekadar bawa pergi melancong dah, kau andamu hadiah kan? Mana ada ketetapan hadiah kena begini. Apa-apa yang kita buat, pertama, biarlah dengan mengikut kemampuan. Tahu tak? Ikut kemampuan. Orang kaya saya kira lah, dia hadiah kereta, hadiah belian, cicing apa semua. Kita cak ayam, beli selipar DIY apa dah. Betul tak? 9 hadiah. Yang penting bukan hadiah, ingatan itu. Itu yang paling penting. Betul tak? Kadang-kadang kita nak menunjuk-nunjuk. Ini zaman menunjuk-nunjuk. Kerana hadiah itu akan diambil gambar. Gambar itu akan diproses, di editing dan sebagainya. Nak tunjuk, nak wording, caption lawa-lawa, buat dalam Facebook. Faham? Dia ni habis semua benda nak khabar korang. Padahal WhatsApp personal laki dia ke apa? Nak khabar abang, berapa hari abang pergi minum? Tulislah Facebook. Bayar 10,000 orang baca. Padahal itu urusanmu dengan suamimu. Nampak? Kenapa? Kerana kita tahap memikirkan suatu perkara makin kurang umat akhir zaman. Anak Wahid main telefon. Mana nak suruh dia Wahid ngaji? Masa ngaji dia main telefon lagi. Sakit sungguhlah. Payah dah. Sebab sekolah kena pakai telefon. Anak kita kena beli seorang. Jah 1 seorang, jah 3 seorang, jah 1 2 orang, jah 3 seorang. Telefon 3 telefon. Betul tak? Kena tunggu tengok. Benda tu sains. Muka surat berapa buku? 24. Dapat 25. Tolong buka. Dia buat tengok telefon. Live hubungnya. Zaman learning. Betul tak? Dia tengok cikgu mengajar. Kita tu bit kejap. Nembok dah. Faham lagi? Faham? Anda tu dia buat rumah dah. Faham tak? Squid Game. Budak-budak. Bukan mau 60 main lagi. 60 tu main dah lagi. 60. Dagu tu atas dada tu. Main dah kalau 6 tahun. Betul tak? Jadi kita buat. Berhenti main. Makan nasi. Berhenti main. Gisurah. Masa ni berhenti main. Jom ngaji. Kena kerah gitu je lah. Faham tak lagi? Ada orang ngajar tak berani nak sentuh bab tu, tak berani nak sentuh bab ni. Kenapa? Sedangkan dia belajar tinggi-tinggi. Kenapa jadi penakut ustaz-ustaz ni? Bukan semua. Tapi kadang-kadang kalau kita termakan budi dengan seseorang, kita akan jadi tutup mulut. Faham lagi? Sebab tu jangan makan budi. Dulu kadang-kadang lantang, sekarang sudah diam. Kenapa? Kerana Allah beri dunia. Betul tak? Dulu gani mau ni. Faham? Dan dia ada lagi gini. Ada lah. Tidak lagi didengari. Oleh siapa? Allah test.
Tapi kalau lulus ujian, dia naik martabat. Betul tak? Dalam hadis Imam At-Tabarani, Nabi SAW kata, Iza ahabballahu qauma ibtalahum. Apabila Allah kasih pada satu kaum, dia teh kaum tu. Jadi kita sudah diteh. Nampak? Ada ustaz yang dulu dia lantang, sekarang walaupun dia diberi dunia, dia tetap lantang. Tu dia lulus ujian. Tapi ada yang dapat dunia sikit je, sudah jadi syaitan bisu. Betul tak? Dia tak berani nak tegur pasal apa? Pasal dia cari makan kau. Dia tak berani nak tegur, takut bos dia marah. Dia tak berani nak tegur, takut ni lah. Dia pun dapat sekarang 2,500 pun muncul orang ratah orang masuk dia. Dah. Ini masalah. Kerana dunia. Inilah innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Inilah sesungguhnya orang-orang yang tahu, ustaz ke apa ke tahu hukum, tapi dia tidak khabar hukum tu. Kenapa? Sayang pendapatan atau dunia yang sedikit. Ni baru orang panggil orang yang menyembunyikan kebenaran. Faham lagi? Maka sebenarnya ustaz-ustaz ini diam jadi syaitan bisu ni, mereka tak makan daripada gaji bulanan, melainkan api neraka dalam perut. Dulu kita khabar rasuah haram. Dan ni kawan-kawan kita, rasuah projek kita buat diam. Betul tak? Kerana kita sudah jadi syaitan akhras. Bimbang juga. Nak, tapi bukan semua. Sikit lagi boleh tak? Sikit ni. Apa kau ambil rokok pi kuda untuk beri gagah masa kerja? Dah ambil dah rok kerja. Jadi dia kata kerja kena makan pi kuda. Kalau tak makan tak rok. Jadi semua orang kerja makan pi kuda belaka. Dia punya halah dia tu nak menghalalkan yang haram. Makan pi kuda ni dia jadi muskir, maksudnya mengkhayalkan kita. Nak khayal tak? Seronok tak? Seronok lah. Walaupun kuat bekerja. Kalau dia dadah ni ada dua. Satu dipanggil jenis down. Satu dipanggil jenis up. Up ni bila kita makan, jadi makin gagah. Makin cergah. Makin laju. Haram juga. Yang kedua, down. Kalau makan, kau dok rok. Contoh, makan roci, abjong, isyak ganja. Semua itu kalau makan, terletan nyanda. Tak ditarik buka, itu yang lepas buka-buka lagi. Faham lagi? Tapi kalau macam ecstasy ni dia up. Boleh disco daripada pukul 11 malam sampai ke pagi esok. Tak lengah. Kalau tak makan dia, tengah jalan lengah joget. Faham lagi? Termasuk pil kuda. Maka masuklah dalam sabda kullu muskirin khamrun. Setiap pil yang mendatangkan khayal seperti ini sama hukum macam arak. Wa kullu khamrin haram. Maka hukumnya haram, sama macam minum arak. Kalau mu kata kalau tak makan tak lewat kerja pelawak. Daripada dulu orang makan pil kuda. Orang lain kerja mana ada? Tahu tak? Lama dah nak tanya, kenapa malam ustaz kuliah ramal sangat orang mari? Manalah aku tahu. Kita tak tahu. Mu mari sebab apa? Masing-masing tahu jarangnya diri. Sebab apa mari? Betul tak? Dia sebenarnya asal sekali Allah sudah tulis. Kena waktu, kena hakikat sekali. Kalau tidak, duduk di makhluk, duduk bahasa kita hebat. Oh, hebat aku ramal orang mari tu. Hebat aku ramal orang mari. Betul tak? Tuhan uji dengan ramal orang mari apa semua. Betul tak? Tapi kita kena lulus ujian. Kena bersyukur. Tuhan beri saya gitu. Jangan kata pandai. Allah beri. Allah boleh beri pada siapa-siapa yang dia kehendak. Itu. Saya dulu ambil gambar. Orang lain ambil gambar. Bubuh lah. Gambar kopang comel. Mata celok bila gecu je. Boleh 18 like. Saya ambil gambar beruk ke. 11,000 like.
Kalau ambil gambar perempuan lanjang, kau banyak orang like. Betul tak? Waktu dia ambil gambar beruk, gambar peleposnya, barang mana ada, beribu-ribu orang like, orang share. Nah, kenapa? Pemberian Allah kan hebat kita. Nah, Allah beri 15 tahun orang ramai hak mau. Tak ada kira ada ramai. Bukan hak kita. Allah pilih dah. Nah. Kalau tidak jadilah lembu cabutnya cang ustaz. Ramai orang buat ibu dia macam hamba, suruh atur ni atur tu. Itulah yang disebut 15 petanda akhir zaman. Bang, seorang perempuan melahirkan apa benda ni tuannya sendiri. Dia perempuan patut hamba. Dia tidak melahirkan tuan. Dia hamba, dia melahirkan penghulu dia. Maksudnya dia melahirkan anak yang anak bila besar, anak tu akan suruh dia macam-macam. Ini tanda akhir zaman. Dah, dulu mak suruh anak macam-macam. Ni anak pula. Mak zaman muda dak dah nak bagi dengar. Zaman tua, kena layang dia pula. Kena tengok anak dia, kakak beranak perek seko. Kakak perek tu baik pula seko. Kena jaga mak, dak hari marah. Faham? Kena asuh anak dia cucu tu. Kena pergi tidur mak dia 2 bulan. Nah. Dak sedang nak mengaji mak, dak ada orang tanah hati gitu mak. Nah. Jadi gitulah, jangan kita duk layang sangat. Budak-budak kena faham. Kita ni masa kecil, mak kita susah dah. Masa besar kita pula biar susah. Nah, jangan nak menyusahkan mak. Nah, kalau duit lebih, cari orang gaji. Kalau mak kita orang tak ada pertolongan, bayar orang gaji, duduk rumah mak kita. Faham? Apakah bila seorang sedang nazak, apakah yang terbaik patut kita lakukan? Betulkah kalau tak sokong RUU 355 jadi kafir? Dia begini, kena faham. Kalau tolak hukum Allah, dia ada 3. Pertama, kufur. Kedua, fasik. 3, zalim. Kalau mengatakan hukum Allah itu tidak baik, ada hukum yang lebih baik, itu kufur. Atau menafikan kewajiban melaksanakan hukum Allah di muka bumi, itu kufur. Tapi kalau dia tolak tu ada sebab. Apa sebab? Begini. Sebab yang tidak musabah, itu fasik. Kerana sentiasa tidak berkenan untuk melaksanakan pembaharuan moral yang berbentuk Islami. Itu orang fasik. Kalau orang yang tidak fasik, dia sentiasa kasih kepada pembaharuan Islam. Zalim, kita tahu. Dah Islam yang terbaik. Tapi nak orang makan gaji. Itu zalim. Orang sedang nazak, apakah yang patut kita lakukan? Orang sedang nazak. Apa makna nazak? Nazak ni nak keluar roh. Maka kita berdoa. Kalau sebelum nazak, kita tahlil. Tahlil maksudnya suruh dia mengucap syahadah. Dan boleh juga ketika nazak pun terus dengan bersyahadah. Jangan kata mengucap. Kata la ilaha illallah. Perlahan pada telinga. Jangan tepik dapur. Duduk sini, tinggi kat telinga. La ilaha illallah. Gitu. Faham? Kita tak mengucap. Dia dengar kicap dia pula, kicap. Mati dalam kicap gitu. Dah. Jangan nak kalimah, bukan makul kau, nak kalimah tu. Maksudnya la ilaha illallah. Diri kalimah tu sendiri. Macam takbir dengan Allahu Akbar, lain-lain. Betul tak? Tapi biarlah dia sedang nazak, jangan sakit sikit, sakit biasa je. Dia gidah la ilaha illallah. Ayo natang tu dah berarti tu mampu dia. Kalau kita kerja sungguh orang sama kata kita kerja sapah dunia, apa maksud sapah dunia? Tanya tukang kata, apa aku tukang jawab pula. Nampak tak? Sapah dunia maksudnya hamba dunia, tak pakai. Faham lagi? Kita jangan tengok orang cari dunia, orang kita kata tak pakai, jangan. Kita tak pakai ni untuk bahagian kita sebagai buat perbandingan. Aku jangan siapa jadi sapah dunia. Ni kita pergi kata ke orang, kalau jalan umum tak apa. Enggak kira dia amang sapah dunia. Belum tentu kita tak tahu kita masuk syurga dulu ke, ngisap dadah masuk dulu. Tak tahu, atas dunia tu perkara muka, wajib cegah. Isyak dadah, minum arak, main nama ekor. Akhirat kau nak tahu. Nolak main nama ekor masuk dulu syurga.
Faham lagi, siap-siap main kereta. Kita tak imam dah suruh pergi. Nah, itu hak Allah. Dah. Jadi syariat dengan hakikat biasa iring jalan. Nah, seluar dalam, but dalam, pakai luar jadi Superman. Nah. Orang nak tegur kita, tak awak salah apa ke dia? Jumpa kita, tengok tak lain. Nak minta maaf, kita dah awak salah. Beri salam. Takkan, minta maaf. Kan gitu. Kita dah kata salah benda, banyak tengok tak lain. Assalamualaikum. Nampak? Nah, dia dah jawab, siapa berdosa? Nampak? Itu obat dia. Assalamualaikum. Faham? Nak nasihat kau ni, kawan-kawan tak berakhir semayang, suruh dah, tak pun semayang juga. Senang je ajak pergi kubur. Kita sekarang ni kan boleh share YouTube. Neraka orang tak semayang, azab tak semayang, share lah. Baca tak baca, suruh dia. Esok atau pula ting. Esok atau pula ting. Nampak tak? Nah, mudah lah ni. Betul tak? Poster-poster tentang semayang, tentang azab, kubur dan sebagainya. Jangan kita putus asa. Kerana dia kawan kita. Kita tak tegur dia, kawan lain memang tak tegur dah. Nah, kerana kawan lain macam dia kok. Apakah yang dimaksudkan putus saf dalam solat Jumaat? Maksud putus saf ialah saf itu tidak ada kelebihan. Dia setiap kita rapatkan saf dapat satu fadilat, satu kelebihan. Tapi kalau kita tak rapat, kita renggang-renggang, kita kehilangan satu kelebihan. Betulkan saf maksudnya tumit rapat sama belaka, satu garisan. Tumit sama belaka. Jangan tumit gini, ni gini. Nanti panggil betulkan saf. Faham? Jadi kalau kita buat adab sama, maka kita hilang pula satu lagi fadilat. Kita tak jawab azan, hilang satu fadilat. Tak takbir imam takbir, hilang satu fadilat. Akhirnya 27, 25, 24, nolak tinggal 16 ya. Daripada 27. Tak jawab azan, tinggal 15. Faham lagi? Amin tak kata sama dengan imam, tak imam. Dia amin. Faham? Hilang pula segi, tinggal 14. Itu bilangan ulama. Dah. Soalan seterusnya. Ni bila? Kita nak semayang, bini tidur depan kita. Nak buat ke mana kau tak? Dia nak semayang, bini tidur depan. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Isteri tidur di depan, Nabi semayang. Tak ada masalah. Jangan sujud tak pada dia. Faham? Ni dia tidur, kita nak semayang. Sini robot dah hidup dah. Takkan nak golek orang semayang. Dia semayang kat mana boleh? Islam itu mudah. Tak usah buat payah-payah. Kita nak semayang, anak situ, semayang sini. Bahkan dalam semayang, faham lagi? Ada mari anak duduk depan, atau ni cek cinta sejadah. Nah, jangan berhenti. Kita gerak ke kanan. Kanan tak boleh, sakak tiang. Ke kiri. Kiri rabak bah, undur. Mudah tak? Mudah. Yang penting belajar. Setiap situasi ada cara menanganinya. Nah, dalam mayang berdiri, mayang duduk. Dah gerak-gerak duduk, dah balik jual masa malam tak? Tak boleh cakap. Kita jual dari pukul 3 petang, habis pukul 12 halang. Dah gerak nak mayang tajuk duduk pun. Tak boleh duduk. Wa'ala junubikum. Dalam keadaan terlentang. Dah gerak sangat, jual semalam. Tak? Duduk atas katil, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terletang pun dah gerak-gerak Ustaz. Tutup kain putih, tanam. Dah terletang pun dah gerak. Baik mampus. Tapi kalau sengaja tidur depan orang semayang, tak boleh. Atas laluannya haram. Di depan laluan, makruh. Mana sepatutnya dia sujud di sini. Tak kena lebih sini, sujud sini. Terdepan, makruh. Atas ni terus tidur, tak jaduh terus. Tak. Hukumnya haram. Tapi kalau budak-budak, tak ada dosa. Nampak? Rufi'al qalam an salasin. Tidak ditulis dosa 3 golongan. Anis sabiyyi hatta yahtalim. Daripada kanak-kanak sampai dia balik. Mana dari beranak sampai balik, buat dosa tak tulis dosa.
Walaupun besar disebah kalau dikerjakan oleh orang yang balik. Contoh ropok bank. Faham? Umur baru 8 tahun ropok bank. 11 juta bang dia. Tidak berdosa. Kerana tidak balik. Atau minum arak. Balik pasti 3 beradik. 3 orang. Faham? Pasti tahun 1. Baru 5 tahun. Lori arak terbalik depan kepelang. Faham tak lagi? Jadi dia ingat air lemonade. Jalan-jalan tengok lori terbalik. Bang, 3 botol seorang minum. Dah ini rumah minum selalu situ. Faham? Umur berapa? 5 tahun belaka 3 orang tu. Anak Lijah balik rumah Saimek, anak Saimek balik rumah Ramang. Ngata rawa tadi. Dah mampu? Tidak berdosa. Jadi, kenapa? Kerana budak-budak mari tidur depan. Betul tak? Nolak yang masuklah kain ayah dia. Ayah dia berdiri, dia masuklah kain. Betul tak? Sebut lagi budak-budak. Dan Nabi tak marah. Nabi sujud. Cucu dia Husain duduk atas belakang. Buat kuda. Nabi jadi imam. Jadi Nabi pun sujud lama. Kenapa? Kalau dia akak kepala, cucu dia tak puas main. Biar dia main. Dia buat kuda, gedeguk. Dia ingat Nabi tu kuda sujud. Faham tak lagi? Yang ingat atas belakang, tak imam. Jadi Nabi sujud lama. Tambah lagi tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Dia pun turun. Sebab budak-budak dia tak jarang dia naik lepas minggu lebih. Naik puluh saat dia turun. Tak? Jadi Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa lama sangat sujud tadi? Nabi kata, cucu naik atas belakang. Kalau aku angkat cepat, dia tidak puas bermain. Maka aku lamakan sujud. Nampak? Itu hebatnya Islam. Dan pada solat yang lain, Nabi semayang, Nabi dengar ada budak nangis belakang. Faham? Jadi Nabi potong semayang, patut surah panjang, baca surah pendek. Derah-derah, supaya habis, mak dia ambil anak. Comel tak? Kita jadi imam tak main orang dah. Wallazi budak belakang. Anak beria pula lah. Tahu tak? Dia tunjuk something kita. Lepas Allah, anak orang biru terus. Lepas salam, meninggal dunia budak. Jadi kalau orang tua, kalau kita semayang, jangan marah. Budak mari tidur depan, budak naik atas riba. Kalau dia ada najis dalam pamper, tolak buh berak. Jangan angkat, kerana mengangkat benda yang ada najis, dipanggil menanggung najis. Kita tahu dah, pamper dia bersih, biar dia duduk atas riba. Kita tayak awal, dia mari duduk depan. Biar kita perabi tayak awal. Kita nak naik rakaat ketiga, akak buh tepi. Kita naik. Tu tak? Comel tak? Comel loteng. Adakah dia naik hari-hari? Tak. 4 bulan dah naik kali. Tu tak? Dia naik dah 4 bulan dah naik kali. Naik marah pula. Hakum. Kata dah payuh nak naik. Naik kena sepak pula. Kita tak comel. Tu tak? Tapi kalau bini kita tidur depan sengeleng dah bahaya tu. Tak? Lepas tu kalau bulan puasa ni bulan ujian, betul tak? Diuji kita. Nak orang baru nikah. Banyak orang batal puasa. Makan nasi tu, masak Syafi'i. Lepas tu puak jimak. Tak? Dah tak pun bulan lain buat payah. Bini dia perempuan penyakit dia gitu. Bulan lain payah kalau kita panggil-panggil, wih dah masuk. Bulan puasa ni buat pakai spender saja lalu depan kita. Kita pula ada nyau. Ni buat cabut tuala. Cabut tuala puing. Nampak tak? Itu ujian. Jadi jangan perempuan sengaja tidur depan orang yang semayang, takut jadi dosa kita saja. Kadang-kadang tak batal walaupun tak kena sejadah, tapi dengan dia tidur dengan kembar ratung, dia molek selok apa semua tu. Sebab tu jangan tengok orang kalau semayang. Semayang jangan tengok orang. Kita nak semayang biar ada bilik semayang. Tak ada bilik pun, ruang itu biar kosong depan. Jangan bini duk lipat baju depan. Anak duk main depan, kita semayang tengok.
Hak teruk lagi tengah mayang tengok TV. Nak tengok TV tengah mayang. Alah bala tu. Mu bakolah dengan ke padang muka mu. Tak. Bak orang muda-muda tak ada dia semayang, bini duduk depan punggung pung tang lelaki. Dia mari macam-macam pasal dia muda lagi. Tengok tak? Lepas mayang puak lalu. Nah, kalau tua lain dia molek meninggal dunia. Faham? Orang tua tak boleh. Dia cakap orang tua kalau orang muda naik tangga dah Tengok masih dia muda umur 18. Nah, dia berlari naik tangga tu, pak tangga sekali lakoh. Tengok tak? Tu ujian belaka tu. Tapi bila kita tua dah. 3 kali dah nak tangga. Lelah dah. Faham tak? 2 kali turun, tahlil. Jadi mudah-mudahan kalau tidak banyak, sedikit pun tak apa, kita dapat sedikit kepahaman. Daripada hadis tadi, jangan sia-siakan sehat, jangan sia-siakan masa kita yang banyak. Pergunakan untuk dunia dan biar lebih sikit nisbah kepada akhirat. Mudah-mudahan kita siap berbekal. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan diterima oleh Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.